lihat tadi di Parlimen, hormat dah tak ada dah. Dulu, saudara, kalau Perdana Menteri berucap, kalau nak bangkit, nak menyanggah dan sebagainya, ada dia punya Tuan Madinah, ada dia punya tertibnya. Tapi hari ini, kalau saudara lihat di Parlimen, siap dengan maki, siap dengan, ini apa, saya rasalah tak termampu mulut saya ini nak menuturkan apa yang dituturkan oleh pembangkang terhadap Perdana Menteri. Ini keadaannya, saudara, sebenarnya apa tujuan mereka? Tujuan mereka tidak lain tak bukan adalah untuk mewujudkan ketidakstabilan politik. Supaya pelabur-pelabur masih lagi tidak bersetuju ataupun tidak meneruskan usaha untuk melabur. Kalaulah pelabur datang dan melabur, maka mereka akan kehilangan modal dan mereka akan hilang dari segi radar politik. Itu keadaan sebenarnya. Yang saya lihat, saya rasalah. Tapi bagaimanapun, apa yang sedang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri, melihat daripada perjanjian-perjanjian yang telah dimeterai 132 bilion dalam waktu terdekat ini akan masuk ke negara kita. Dan bila masalah rakyat, masalah beras, maka negara mengeluarkan wang daripada kantong negara. Saya kata itu wajar. Bila harga beras naik, gunakanlah wang dari kantong negara untuk memberi subsidi supaya rakyat semua dapat makanan. Dan saya haraplah supaya ahli Parlimen yang berpolitik berhentilah seketika untuk politik kita yang bukan-bukan. Kecanduan politik ada masanya. Lepas saja musim penamaan calon di Pelengai, di Bentong nanti, masuklah ke Pelengai. Maki hamonlah. Saya dah katakan, kali ini pilihan raya di Pelangai, saya amat berkeyakinan fiesta Maki Hamon akan bertambah lagi. Dan saya juga bercakap dengan kawan-kawan, mereka bertanya dengan saya, apakah modal pembangkang akan datang? Saya katakan modal pembangkang akan datang, mereka akan menjadikan Zahid Hamidi sentrik. Dulu 2013, daripada tahun 2013, 2014. Apabila masa itu UMNO Barisan Nasional masih lagi menjadi kerajaan. Dan mereka mewujudkan Najib Rosmah sentrik. Sekarang ni cerita Datuk Najib, cerita Datuk Rosmah dah tak ada. Yang sekarang ni menjadi isu paling besar adalah Zahid sentrik. Itu keadaannya. Walaupun kita tahu, saya melihat macam mana perbicaraan Datuk Zahid, Datuk Najib hari ini, ada peguam. Sekarang peguam juga sudah pun membuat kenyataan. Bukan peguam, saya hakim. Saya lihat satu kenyataan hakim berhubung kes Datuk Najib. Bagi saya lah, saya tak berani nak cakap sebab ini boleh mengakibatkan contempt of court, saudara. Tetapi kenyataan tadi, ini tentang isu Datuk Najib. Bekas Hakim Mahkamah Rayuan, itu Yang Arif Datuk Hamid Sultan Abu Bakar. Dia kata tetap dengan pendiriannya bahawa ketidakadilan yang besar telah berlaku dalam perbicaraan kes SRC 42 juta melibatkan Datuk Najib. Dia tetap dengan sokongan dia bagi keputusan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sibli bahawa terdapat miscarriage of justice terhadap Datuk Najib dan dia patut dilepas dan dibebaskan serta-merta. Datuk Hamid Sultan Abu Bakar kata Raja-Raja Melayu ada kuasa dan tanggungjawab untuk memperbetulkan ketidakadilan ini dan perlu membersihkan sistem kehakiman yang tidak beretika hari ini, yang telah dirosakkan zaman Mahathir dengan Tommy. Itu kenyataan daripada bekas Hakim Mahkamah Rayuan Yang Arif Datuk Hamid Sultan Abu Bakar. Saya tak boleh cakap apa bila kenyataan begitu keluar, untuk kita hayati. Jadi begitulah keadaan, saudara. Kita masih berterusan berpolitik, sedangkan kita dunia menghadapi masalah krisis ekonomi. Sewajarnya kita mencari jalan. Dan saudara, baik saudara, sepanjang waktu itu juga saya melihat awal pagi tadi bagaimana mereka menuduh, mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menandatangani ambalat. Ini isu ambalat juga telah dibangkitkan dalam Dewan. Dan akhirnya Kerajaan Persekutuan, menurut Timbalan Menteri Luar, dia kata Kerajaan Persekutuan belum lagi menyahklasifikasikan dokumen perjanjian persempadan Maritime Malaysia-Indonesia yang dikenali sebagai Treaty Laut Sulawesi yang ditandatangani oleh kedua negara pada 8 Jun lalu. Jadi, saudara, benda ini belum dinyahselesaikan oleh Kerajaan Indonesia. Sebab itu Malaysia pun tak boleh meneriakan apa yang ditandatangani. Saudara, semua itu dianggap rahsia, dia tak boleh nak bercakap. Melainkan kalau negara Indonesia sudah pun menyelah klasifikasikan
perjanjian tersebut, barulah boleh. Demikian menurut Timbalan Menteri Luar, Datuk Muhammad Alimin, bahawa dokumen-dokumen berkenaan hanya boleh didedahkan kepada umum selepas Malaysia Indonesia menggunakan proses ratifikasi berdasarkan undang-undang domestik masing-masing. Itu keadaan. Kita kena menghormati saudara. Dalam hal Indonesia, katanya mereka perlu merektifikasikan treaty yang ditandatangani di Parlimen Indonesia terlebih dahulu. Sebelum itu, kita tak boleh merakamkan sewenang-wenangnya. Kita kena jaga sensitiviti negara jiran. Saudara, kadang-kadang orang bercakap pumpang-pumpang. Itu keadaannya, saudara. Dan hari ini, selesailah sudah. Sebentar lagi tadi, saya dikabarkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berangkat ke Amerika, ke New York untuk menghadiri persidangan bangsa-bangsa bersatu dan dijangka akan berucap di New York. Kabarnya dia juga akan mengimamkan solat Jumaat pada umat Islam di masjid di New York. Ya, kita ucapkan selamat berangkat. Semoga beliau dapatlah menzahirkan pemikiran suara Malaysia untuk didengar di peringkat antarabangsa. Memang ramai pemimpin dunia juga sekarang ni sedang menantikan ucapan awal daripada seorang Perdana Menteri yang semua orang tahu bijak berpidato, mereka tengah menunggu. Jadi insya-Allah saya haraplah agar Menteri Komunikasi dan Digital dapat menyiarkan ucapan daripada Datuk Anwar Ibrahim nanti itu secara live saudara ya. Ini keadaannya saudara. Cuma saudara, saya nak bercakap juga tentang apa yang berlaku tentang kes Datuk Zahid. Saya agak nampak di sini saudara. Ini catatan orang yang rapat dengan Datuk Zahid. Ya saudara. Memang mahkamah ada buat keputusan. Dan ini catatan Setiausaha Kerja UMNO Malaysia, iaitu Datuk Sumali. Dia dalam catatan ni saudara, kita hayati dulu kenyataannya saudara. Dia kata 5 tahun 2 bulan. Sejak 2 Julai 2018, itulah tempohnya Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi diaibkan, dimalukan, dijijikkan pribadinya oleh penguasa ketika itu. Secara betul terang dia kata Dr. Mahathir Mohamad. Saya katanya sentiasa bersama beliau dan mengikuti rapat perjalanan politik beliau. Sabarnya, cekalnya, tabahnya, istiqamahnya. Puncanya satu, iaitu dalam catatan Datuk Sumali ini kita kena juga baik saudara. Puncanya satu, iaitu apabila pada 7 Jun 2018 semasa bertemu dengan Dr. Mahathir, Datuk Seri Zahid enggan menurut arahan Dr. Mahathir supaya membubarkan UMNO selepas Barisan Nasional hilang kuasa pada pilihan raya 2018. Kerana enggan, kata Datuk Sumali, 2 Julai 2018 bermulalah proses memberikan tekanan kepada Presiden UMNO melalui beberapa siri dipanggil ke SPRM sebelum didakwa pada 19 Oktober 2018. Hanya dalam tempoh 3 bulan, pendakwaan telah dilakukan kerana Dr. Mahathir hanya mahu membunuh karakter Presiden UMNO. Nah, ini tulisan Datuk Sumali. Ini orang yang rapat dengan beliau. Namun setelah 5 tahun diaibkan, dituduh dan ditomah, akhirnya kebenaran mengatasi perancangan jahat apabila bocor nota dalam Jabatan Peguam Negara yang disediakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib yang kesimpulannya menyatakan tiada bukti atau keterangan dapat menyokong pertuduhan terhadap Datuk Seri Zahid. Dalam bahasa mudah, tiada kes terhadap beliau. Tetapi, katanya, Peguam Negara ketika itu yang dilantik oleh Dr. Mahathir, iaitu Tommy Thomas, meneruskan pendakwaan. Kerana itulah skrip yang telah disediakan. Jadi bermulanya perbicaraan yang menarik saksi pendakwa yang ditampilkan oleh pihak pendakwaan sendiri menafikan. Nah, ini agak menarik apabila saksi-saksi yang ditampilkan oleh pendakwaan menafikan sebarang bentuk rasuah terhadap Datuk Seri Zahid. Saksi pembelaan pula dalam keterangan mereka akhirnya mendedahkan siapa sebenarnya Datuk Seri Zahid. Tanpa heboh satu dunia. Banyak masjid terbina atas usaha melalui Yayasan Akal Budi. Sekolah tahfiz dibina di setiap pelosok negara. Surau dan program agama serta bantuan buat dufa, iaitu orang miskin, tidak pernah berhenti dilaksana. Itu belum lagi beberapa saksi yang belum sempat dipanggil untuk memberikan perakuan. Ada gereja di luar negara yang dibeli oleh Yayasan Akal Budi dijadikan masjid. Nasib umat Islam di Afrika Selatan yang dibantu keperluan pendidikan. Thailand, Indonesia, juga Kemboja
tidak terkecuali turut menerima sentuhan Yayasan Akal Budi, katanya. Saudara, semuanya inisiatif Datuk Zahid yang selama ini tidak diketahui umum, akhirnya menjadi maklumat yang dibentangkan dalam mahkamah. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tak perlu tahu. Itulah ibarat usaha dakwah dan kebajikan yang dilaksanakan oleh Datuk Zahid melalui Yayasan Akal Budi. Mereka merancang untuk mengaibkannya beliau, tetapi Allah malah mengangkat kebaikan beliau. Syukurlah, katanya. Sungguhnya kebenaran dan hak itu seperti yang engkau janjikan, pasti mengatasi yang bakhil. Sungguhnya doa orang yang dizalimi, terinaya, tiada hijabnya. Itu tulisan, catatan yang dikirim pada saya oleh Setiausaha Kerja UMNO. Yang beliau memang rapat dengan Presiden. Saya cerita lebih-lebih pun nanti orang kata percaya sebab siapa saya. Saya bukan rapat sangat dengan Presiden. Sesekali aja berjumpa dengan beliau. Ya, saudara, saya baik, saudara. Ini kita tentang di Pelangai pula. Pilihan raya kecil, Pelangai, Bentong. Saudara. Jadi, UMNO Barisan Nasional dijangka berhadapan untuk sekarang mencari calon yang sesuai. Kerana sekarang ni rakyat di Pelangai dia nak tengok orang tempatan. Jadi sebab itu mereka mencari-cari sekarang ni, saudara. Dan untuk saat ini, sebab itu saya melihat bagaimana pandangan saudara Naib Presiden Amanah, itu Datuk Mahfuz Omar. Dia kata pengundi di Dewan Undangan Negeri Pelangai diharap mengikut jejak pengundi Johor yang memilih mengekalkan kerajaan perpaduan untuk kestabilan politik. Naib Presiden Amanah, Datuk Mahfuz Omar berkata, ia juga menggambarkan pengundi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram, Johor, akur pada titah Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hitaudin Abdullah Billah Shah yang sebelum ini mencadangkan pembentukan kerajaan perpaduan. Jadi menurutnya, langkah sama wajar diikuti pengundi Dun Pelangai dalam mempertahankan kerajaan perpaduan sama ada di peringkat negeri maupun persekutuan. Dia kata Datuk Mahfuz Omar, saya percaya pengundi di Pelangai akan mendukung titah yang di Pertuan Agong untuk mempertahankan kerajaan perpaduan ini. Jadi menurut Mahfuz, pengundi Dun Pelangai mesti dilihat bersama dengan setiap hasrat yang dilontarkan oleh baginda untuk melihat kestabilan politik. Jadi rakyat Johor telah pun membuktikan mereka mempertahankan budaya politik sepakat dan mufakat yang menjadi asas terbentuknya bangsa Johor. Jadi perkara yang sama wajar berlaku di Dun Pelangai. Saudara, walaupun ada cubaan daripada parti pembangkang untuk memupuk budaya politik kebencian dan permusuhan. Saudara, Dun Pelangai, saudara, saya nak nyata kepada anda, pada pilihan raya umum yang kelembah dulu, Allahyarham Datuk Johari, dia menang Dun Pelangai dengan majoriti 4,048 undi. Menewaskan calon Perikatan Nasional Kasim yang mendapat 3,260 undi. Ahmad Wafifuddin Samsuri daripada Pakatan Harapan 2,000 dan Isa Ahmad daripada Parti Pejuang 65 undi. Jadi kalau tengok daripada Pakatan Harapan, saudara, tentu saya rasa daripada keadilan iaitu 2,031 undi. Kalau ini jumlah Datuk Johari Bahrum dulu dapat 7,308 undi. Putra cuma dapat 65 undi saja. Ahmad Wafifuddin daripada Amanah. Daripada Amanah, saudara, bukan keadilan ya. Ahmad Wafifuddin Samsuri daripada Pakatan Harapan, itu daripada Parti Amanah. Dia dapat 2,031 undi. Sementara Kasim Samad daripada Parti PAS 3,260 menjadikan majoriti 4,048. Jadi kalau dicampurkan, kalau benarlah pengundi-pengundi di Pelangai kekal mengundi calon daripada UMNO Barisan Nasional dengan bermodalkan undian daripada yang diperolehi oleh Allahyarham Datuk Johari Harun bersama dengan Amanah, rasanya 7,308 campur 2,031 jadikan 9,339. Itu atas kertas, saudara. Tapi dalam musim, bila berkempen nanti, bila turun ke gelanggang, segala-galanya boleh berubah. Ya, sama-sama lagi. Tengok, saudara. Dan sekarang ni, kalau dulu masa Datuk Anand Yaakob dulu, jumlah undi 5,400, majoriti 2,300. Tapi zaman Datuk Johari, dia meningkat. Daripada 2,000, majoritinya daripada 2,312 kepada 4,048. Itu keadaannya, saudara. Dan kita sama-sama lah tunggu siapakah calon yang akan diturunkan di Dun Pelangai, saudara. Saya berasa dalam keadaan begini, kita harus berlapang dada. Cuma, sekali lagi saya katakan, saudara, dalam suasana begini, persoalannya, saudara,
apakah isu utama Melayu hari ini? Apakah kita minda kita sekarang ni yang telah pun terjebak dalam ketagihan dadah berpolitik yang tidak berhenti. Ini persoalannya saya lihat saya. Orang Melayu kita sekarang ni sudah pun menjadi kecanduan berpolitik. Tak berhenti. Saban hari ceritanya lain, tak ada lain, politik. Dan dalam politik itu tentulah saling caci mencaci, curiga mencurigai, dan tuduh menuduh, lemparan kata-kata yang tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya waktu saat ini kita warga yang majoriti. Kita adalah penduduk yang mempunyai majoriti di negara ini, saudara. Kita kalau bermain politik pun kita sepatutnya mencanai suasana politik yang lebih baik kalau kita dapat menyatukan pemikiran warga bangsa kita. Tapi ini tidak berlaku, saudara. Perpecahan berterusan. Sehingga saat ini masih lagi perpecahan itu diwujudkan.